Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada Ayu Hafiz, Fatimah Az-Zahra dan juga Jaguar serta Melvin dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula ahlan-ahlan Haifah Najwa, Fatimah Samsuddin, Jamilah Zainal Abidin, Salmah Osman, Cik Mah Syarif, Azkia Nur Syifa, kemudian Ita Arifin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung pembacaan kita daripada kitab hadis yang terkenal, Jami' ataupun Sunan Tirmizi, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala sendiri dalam kitab beliau. Dan pada kali ini kita masih lagi berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan dan berkaitan tentang haji. Dan pada bab yang ke-98 ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan. Okey, bab yang ke-97, minta maaf. Pada bab yang ke-97. Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-mar'ati, seorang wanita, tahidu, yang kedatangan haid, ba'dal ifadah, setelah dia selesai menunaikan tawaf. Maka seorang wanita apabila datangnya haid, maka apakah amalan yang dia masih boleh buat dan apakah amalan yang dia tidak boleh buat. Lalu sebenarnya dalam ibadah haji bahkan umrah, antara amalan yang pada waktu itu mensyaratkan bersih daripada hadas dan juga hadas adalah tawaf. Maka bila seseorang itu datang haid setelah selesai tawaf, maka pada waktu itu tidak menjadi sebarang halangan dan sebarang masalah untuk dia selesaikan ibadah yang lain, dan pada waktu itu untuk dia bertahallul bila telah selesai. Riwayat yang ke-930. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya isteri baginda Safiyah binti Huyai hadat, telah kedatangan haid, fi ayyami Mina, sewaktu Safiyah berada di Mina, dan pada hari-hari Mina, iaitu pada hari-hari tasyrik. Faqala, maka Nabi bersabda, ahabisatunahi, adakah beliau akan menahan kita? Ahabisatunahi, adakah beliau akan menahan kita? Dan pada waktu itu ada amalan yang beliau belum lakukan seperti tawaf. Maka qalu, para sahabat menjawab, innaha, sesungguhnya beliau, qad afadat, telah selesai menunaikan tawaf ziarah
ataupun tawaf haji. Semalam kita telah kongsikan nama-nama lain bagi tawaf ziarah, tawaf ifadah dan juga tawaf haji. Maka mereka menjawab, sesungguhnya Safiyah telah selesai untuk melakukan tawaf wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, fala idzan, maka kalau begitu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Sebab bila dah selesai tawaf, maka dia boleh selesaikan amalan yang lain dan pada waktu itu boleh tahallul. Kerana amalan haji yang lain, amalan umrah yang lain bahkan tidak memerlukan suci daripada hadas sebagai salah satu daripada syarat untuk melakukan. Contohnya sa'i. Maka sa'i pada waktu itu tidak mensyaratkan suci daripada hadas. Maka wanita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wanita yang uzur pada waktu itu boleh buat sa'i apabila dia datang uzur setelah selesai tawaf. Lihat kepada Sahara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ay tawafa tawaf ziarah. Beliau telah selesai pada waktu itu melakukan tawaf ziarah. Maka sabda Nabi, fala idzan, maka sabda Nabi, ay fala habisun alaina hina idzin, kalaulah begitu dia tidak akan menjadi penyebab kepada untuk menahan kita. Dalam bab ini kata Imam Tirmizi, ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, annal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza tafat, apabila telah selesai menunaikan tawaf, iaitu tawaf ifadah ataupun tawaf ziarah, thumma hadat, kemudian baru datang haid, fa innaha, maka sesungguhnya wanita tersebut, tanfiru, boleh melakukan nafar, walaysa 'alaiha syai'un, dan pada waktu itu tidak ada apa-apa dam di atasnya. Dan inilah pandangan Thawri, Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Riwayat 931. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana Isa bin Yunus an Ubaidillah an Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, man hajja, barang siapa yang menunaikan ibadah haji di Baitullah, falyakun, maka hendaklah akhiru ahdihi, perkara terakhir yang dilakukan dengan Baitullah dalam kurungan sebelum dia balik, sebelum dia pulang, pada waktu itu adalah tawaf bil baiti, adalah tawaf pada Baitullah. Maka ini dalil untuk tawaf wada', tawaf perpisahan dengan Baitullah. Namun Nabi SAW tidak wajibkan ke atas orang yang uzur. Sebab itu sabda Nabi, illal huyyad, kecuali wanita yang dalam haid, maka dia tidak perlu untuk tawaf wada'. Warakhasa, dan telah memberikan kelonggaran untuk mereka baginda Nabi SAW. Maka lihat Sahara pada baris yang terakhir, ailin nisa illati, maka Nabi SAW telah memberikan keringanan dan kelonggaran untuk wanita-wanita yang kedatangan haid setelah daripada selesai melakukan tawaf ziarah, maka mereka boleh meninggalkan dan tidak melakukan tawaf wada'. Kalaulah ketika mana tawaf wada' pada waktu itu mereka masih lagi dalam keadaan haid dan uzur. Imam Tirmizi berkata hadis Abdullah bin Umar adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Bab yang ke-98, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, ma taqdi, apa yang perlu diganti, al-haidu, oleh orang yang dalam keadaan haid, minal manasik, daripada amalan-amalan haji. Kalaulah seseorang wanita itu dalam keadaan haid, apakah amalan haji yang dia tak boleh buat, yang dia kena buat kemudian, yang dia kena ganti kemudian? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Maka kata para ulama, la tumna'u minal haji, maka tidak ada apa, la tamna'u, tidak ada amalan ketika mana haid yang terhalang, kecuali illa tawaf, kecuali tawaf. Adapun sa'i, maka pada waktu itu kalaulah tawaf dah selesai, maka boleh untuk melakukan sa'i walaupun dalam keadaan haid dan uzur. Riwayat 932. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Syariq an Jabir wa huwa ibn Yazid al-Ju'fi an Abdullah ibn al-Aswad an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, hittu, aku telah kedatangan haid. Maka Nabi SAW telah memerintahkan daku untuk al-aqdiyah, untuk menggantikan amalan-amalan haji semuanya, ataupun pada waktu itu menunaikan, menyempurnakan
amalan-amalan haji semuanya kecuali hanya tawaf. Maka tawaf tak boleh buat ketika mana berada dalam keadaan haid. Berkata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, sesungguhnya wanita yang dalam keadaan haid taqdi boleh menyempurnakan al-manasika, amalan-amalan haji ataupun umrah, kullaha semuanya, ma khalat tawafa, kecuali yang tak boleh dia buat ketika mana dalam keadaan haid adalah tawaf di Baitullah. Dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah min ghairi wajhin, lebih daripada satu sanad. Riwayat 933. Wa bi ilahi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Marwan bin Syuja' al-Jazari an Khusayf an Ikrimah wa Mujahid wa Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, rafa' al-haditha, dan hadis ini diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nufasaa, sesungguhnya wanita-wanita yang dalam keadaan nifas, wal haidha, dan dalam keadaan haid, tagtasilu, mandi, wa tuhrimu, dan berihram, wa taqdi, dan boleh menunaikan al-manasika kullaha, semua amalan-amalan haji, ghairah, kecuali alla tatufa, dia tidak boleh melakukan tawaf bil baiti, di Baitullah, hatta tathura, sehinggalah pada waktu itu bersuci. Maka yang tak boleh buat oleh wanita haid daripada amalan haji dan juga amalan umrah adalah pada waktu itu hanyalah tawaf di Baitullah. Bab yang kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib daripada sudut dan sanad ini. Bab yang ke-99, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, man hajja, barang siapa yang menunaikan haji, aw i'tamara, ataupun umrah, falyakun, maka hendaklah, akhiru ahdihi, amalan yang terakhirnya adalah bil baiti, melakukan tawaf pada Baitullah. Maka orang yang dah nak balik, sama ada dia datang untuk haji ataupun umrah, bila nak balik, maka amalan dia yang terakhir pada waktu itu mestilah tawaf wada' ataupun tawaf perpisahan. Riwayat yang ke-934. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Abdul Rahman al-Kufi qala hadatsana al-Muharibi an al-Hajjaj bin Artah an Abdul Malik bin Mughirah an Abdul Rahman ibn Baylamani an Amr ibn Aus an al-Harith ibn Abdullah ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala. Maka daripada Abdullah bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, hadzal baita, di Baitullah ini, aw i'tamara, ataupun umrah, falyakun, maka hendaklah, akhiru ahdihi, perkara dan urusan terakhirnya, bil baiti, adalah tawaf pada Baitullah. Berkata kepadanya Umar, kharirta min yadaik, semoga engkau jatuh daripada bahagian hadapan kedua tanganmu. Sami'ta, kamu telah mendengar ini daripada Nabi SAW, walam tukhbir Nabi, dan kamu tidak memberitahu kepada kami. Maka apakah maksud daripada kharirta min yadaik, yang mana terjemahnya, semoga engkau jatuh daripada bahagian depan tangan kamu. Lihat kepada Sahara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-245, ay saqatta ilal ardi, semoga engkau jatuh ke tanah daripada sebab bahagian depan kamu. Ini pada waktu itu disebutkan sebagai pada waktu itu tanda kemarahan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kerana sepatutnya Abdullah bin Aus menyampaikan hadis ini ketika mana sedang menunaikan haji, likai, supaya manusia boleh nampak bahawa sebenarnya tawaf wada' pada waktu itu adalah salah satu daripada perkara yang Nabi SAW lakukan, bukan pada waktu itu daripada ijtihad Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ataupun ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Haris bin Abdullah bin Aus adalah hadis yang gharib, dan beginilah telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada Hajjaj bin Artah mithla hadza, riwayat seumpama ini, wa qad khulifa, dan telah pada waktu itu bercanggah al-Hajjaju dengan Hajjaj fi ba'di hadzal isnad, pada sebahagian daripada sanad ini. Bab yang ke-100, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, annal qarin, sesungguhnya orang yang menggabungkan antara umrah dan haji, iaitu haji kiran. Orang yang buat haji kiran,
Yatufu, dia hanya perlu tawaf. Pada waktu itu tawafan wahidah, hanya satu tawaf. Maka lihat kepada Sahara, muka surat 491. Sahara, muka surat 491. Apakah maksud daripada bab yang ke-100 ini? Maka kata Imam Syafi'i, pada 10 Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, maka orang yang buat haji kiran, maka pada waktu itu pada 10 Zulhijjah wajib wa alaihi Syafi'i, maka di sisi Imam Syafi'i dia hanya perlu pada waktu itu buat satu tawaf. Maka orang yang buat haji kiran, maka tawaf untuk umrah dan tawaf untuk hajinya pada waktu itu bergabung. Sementara Imam Abu Hanifah kata orang yang buat haji kiran, dia kena buat dua tawaf. Satu tawaf haji dan satu lagi tawaf umrah. Begitu juga dua sa'i. Tapi Imam Syafi'i kata tidak. Pada waktu itu hanya satu tawaf kerana adanya tadakhul. Pada waktu itu adanya kemasukan di antara amalan haji dan juga di antara amalan umrah. Antara amalan haji dan umrah. Muka surat riwayat yang ke-935. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Ajjaj an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qarana, telah menggabungkan al-hajj wal umrah, ibadah haji dan umrah. Fatafa, maka baginda telah melakukan tawaf, lahuma, untuk haji dan umrah kedua-duanya, tawafan wahidah, hanya satu tawaf. Maka riwayat ini adalah dalil untuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahawa adanya tadakhul, adanya gabungan di antara ibadah haji dan umrah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis hasan dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Qalu, mereka berpandangan, al-qarin, orang yang melakukan haji kiran, yatufu, hanya perlu bertawaf satu tawaf. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi, sementara itu telah berkata sebahagian ahli ilmu yang lain daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, yatufu tawafain, orang yang buat haji kiran perlu melakukan dua tawaf, dan juga wa yas'a sa'yain, melakukan dua sa'i. Dan inilah pandangan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah, termasuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Riwayat yang ke-936. Wa bi ilahi qala hadatsana Khallad bin Aslam al-Baghdadi qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahrama, barang siapa yang berniat berihram umrah, barang siapa yang berihram bil haji, akan haji, wal umrah, dan umrah, iaitu dia buat haji kiran, dia berihram dengan menggabungkan antara haji dan umrah, ajza'ahu, maka mencukupi untuknya hanya satu tawaf dan satu sa'i, minhuma, daripada keduanya, maksudnya daripada haji dan umrah, hatta, sehingga, yahilla, dia bertahallul, minhuma, daripada keduanya, jami'an, serentak. Maka orang yang buat tawaf haji kiran, dia boleh menggabungkan ibadah tawaf dan juga ibadah sa'i pada waktu itu dalam satu perbuatan sahaja. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih. Tafarrada, telah bersendirian dalam meriwayatkan ini Ad-Darawardi ala zalika al-lafzi, mengikut lafaz yang kita baca tadi. Wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkannya lebih daripada seorang daripada Ubaidullah bin Umar, walam yarfa'u, namun mereka tidak memarfu'kan hadis tersebut, wa huwa asah, dan riwayat yang kedua tersebut adalah lebih sahih. Bab yang ke-101, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang, anna makthal muhajir, bahawa orang yang muhajir boleh tinggal di Mekah ba'da sadri, setelah daripada tawaf wida', thalathan, pada waktu itu selama 3 hari. Maka dulu selepas tawaf wida' masih lagi boleh tinggal. Maka lihat kepada Arafah, kata para ulama, as-sadar di sini bermaksud ar-rujuk, balik. Wal hukmul madhkur, dan hukum yang disebutkan dalam bab ini, fi hadis al-bab, kana, adalah hukum yang terdahulu. Lepas tawaf wada' masih lagi boleh duduk dekat Mekah. Thumma nusikha, kemudian hukum ini telah dimansuhkan, dan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah pada waktu itu tawaful wida', melakukan tawaf wida'. Maka
pada dulu orang yang buat tawaf wida dia masih lagi boleh duduk, jangan lebih 3 hari dekat Mekah. Tapi zaman kita tidak boleh. Bila dah buat tawaf wida ataupun wada, maka dia perlu terus tinggalkan Mekah. Kalaulah tidak, dia kena ulang balik tawaf dia. Kemudian lihat kepada Syaikha berkenaan tentang ini baris yang ketiga daripada bawah. Maka la yang bagi, tidak selayaknya untuk seseorang pada waktu itu tinggal kadar lebih daripada keperluannya setelah selesai menunaikan ibadah haji di Mekah. Bahkan Nabi bila selesai haji, Nabi terus balik. Nabi tak duduk kat Mekah. Kenapa jangan duduk lama-lama kat Mekah? Supaya dalam kes pada sahabat radhiyallahu anhu pada waktu itu, supaya mereka tidak meninggal luar daripada Madinah Tayyibah, yang mana pada waktu itu merupakan bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkuranganlah pahala mereka yang telah melakukan hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat 937, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdurrahman bin Humaid sami'tu Sa'ib bin Yazid an al-Ala ibn al-Hadrami yakni marfu'an. Maka di hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Maka beliau berkata, yamkusul muhajir, orang yang berhijrah, orang muhajir boleh tinggal setelah selesai menunaikan ibadah hajinya di Mekah thalatha, sebanyak 3 hari. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan min ghairi, daripada sanad selain ini, bihadzal isnad marfu'an, dengan sanad ini namun secara marfu'. Riwayat bab yang ke-102, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, ma yaqulu, apakah yang patut dibaca indal kufur, ketika mana dalam perjalanan pulang daripada haji dan umrah. Maka bila nak sampai ke rumah, baru balik daripada haji dan umrah, apakah doa yang sunnah untuk dibaca? Riwayat 938, wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala, apabila pulang min ghazwatin, daripada sesuatu peperangan atau haji atau umrah, fa'ala, maka Nabi akan mendaki fadfada, tempat yang tinggi. Apakah itu fadfada? Lihat kepada qawata pada baris yang pertama, iaitu al-makanul ladzi fihi irtifa' wa ghilz, satu tempat yang tinggi dan pada waktu itu keras. Maka Nabi akan naik ke tempat yang tinggi, minal ardi, daripada tanah. Au syarafa, asyarafa pun bermaksud tempat yang tinggi. Maka Nabi akan mendaki ke tempat yang tinggi. Nabi akan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian minta para pelajar saya untuk ikut. Kemudian bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun saihun lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Bara, Anas, Jabir radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-103, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil muhrim, berkenaan tentang orang yang berada dalam keadaan ihram, yamutu, meninggal dunia, fi ihramih, sewaktu dalam ihramnya. Maka apa nak buat? Orang tu dalam keadaan ihram dan meninggal dunia dalam keadaan ihram dia. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, halal muhrim halul muhrimil mayyit inda Syafi'i, keadaan orang yang berihram ketika mana meninggal dunia di sisi Imam Syafi'i adalah sama seperti mana keadaan waktu dia hidup. Maka la yastur, tidak akan ditutup kepalanya sebab dia dalam ihram. Dan ini dipersetujui oleh Imam Ahmad. Berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, inna halal mauta kullahum sawa, orang yang meninggal dunia keadaan mereka semua sahaja, maka ditutup wajah mereka dan juga ditutup kepala mereka. Maka jom lihat riwayat 939.
وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada satu perjalanan, fara'a, maka baginda telah melihat rajulan, seorang lelaki, saqata, telah terjatuh daripada untanya, fawuqisa, maka telah patah pada waktu itu lehernya, famata, dan meninggal dunia dalam keadaan ihram. Maka sabda Nabi SAW, irsiluhu, mandikanlah dia, bima'in, dengan air dan juga sidih, bidara, mandikannya dengan apa, dengan bidara, wa kaffinuhu, dan kafankanlah dia, fi thawbaihi, dalam kedua ihramnya, wala tukhammiru, dan janganlah kamu menutup kepalanya, kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, yuhillu aw yulabbi, dalam keadaan bertalbiyah. Maka dia akan bangkit dalam keadaan ihram, dalam keadaan bertalbiyah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq, wa qala ba'du, dan telah berkata sebagian ahli ilmu, idza matal muhrim, apabila orang yang berada dalam keadaan ihram meninggal dunia, in qata'a, maka terputuslah ihramnya, wa yusna'u, dan akan dilakukan dengannya apa yang dilakukan dengan orang yang bukan dalam keadaan ihram. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Malik, buat dia sama seperti mana jenazah-jenazah yang lain. Bab yang ke-104, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, annal muhrim, sesungguhnya orang yang berada dalam keadaan ihram, yashtaki, apabila sakit, ainahu, matanya, fayadmidha, maka hendaklah dia meletakkan pada matanya, itu kembali pada mata, bisabir, dengan daun aloe vera. Sabir, kata para ulama, daun lidah buaya, dalam bahasa Melayu, daun lidah buaya, ataupun pada waktu itu bahasa saintifiknya kita biasa kenal aloe vera. Maka Nabi suruh letak aloe vera pada mata yang sakit. Riwayat 940. Wa bi ilahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyub bin Musa an Nubayh bin Wahab anna Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar ishtaka, bahawa Umar bin Ubaidullah telah mengadu akan sakit kedua matanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhrim, dan beliau pada waktu itu dalam keadaan ihram. Maka pada waktu itu beliau risau, ada pantang larang, ubat yang beliau tidak boleh nak buat. Fasa'ala, maka beliau telah bertanya kepada Aban bin Uthman radhiyallahu taala anhu, faqal, maka berkata Aban, ismidhuma, maka sapulah pada kedua mata tadi, bisabir, dengan daun aloe vera, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Uthman bin Affan yazkuruhu, menyebut tentangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, idmidha, maka sapulah mata, bisabir, dengan daun aloe vera. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, la yarawna, mereka tidak menganggap adanya masalah an yatadawa, untuk seseorang itu berubat, an yatadawal muhrim, untuk orang yang berada dalam keadaan ihram berubat, bidawain, dengan apapun ubat, malam yakun fihi tib, selagi mana pada ubat tersebut tidak ada wangian. Riwayat bab yang ke-105, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, fil muhrim, pada orang yang berada dalam keadaan ihram, yahliku, maka dicukur, orang yang berada dalam keadaan ihram, ketika mana yahliku ra'sah, dia mencukur kepalanya dalam keadaan ihram, ma'alaih, apakah yang perlu untuk dia bayar, apakah denda yang wajib ke atasnya, apakah dam yang patut dia bayar. Riwayat 941. Wa bi ilai qala tana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyub wa bani Abi Najih wa Hubayd al-A'raj wa Abdul Karim an Mujahid an Abdul Rahman bin Abi Laila an Ka'ab bin Ujrah, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati aku dalam keadaan baginda pada waktu itu berada di Hudaybiyah. Maka ketika mana berada di Hudaybiyah, kisah ini berlaku. Qabla, sebelum ayyadkhula, daripada memasuki Mekah, wa huwa muhrim, dan pada waktu itu baginda berada dalam keadaan ihram, dan Ka'ab bin Ujrah pun berada dalam keadaan ihram. Wa huwa yuqidu, dan pada waktu itu Ka'ab sedang menyalakan api, tahta kidrin, dan pada waktu itu di atasnya ataupun di bawah periuk pada waktu itu dinyalakan api. Wal qamlu, dan pada waktu itu kutu, yatahafatu, berguguran jatuh pada wajahnya, punya banyak kutu yang ada pada kepalanya, maka jatuh pada wajahnya.
Faqala, maka Nabi bersabda, atu'dzika hawamuka hadhi, adakah menyakiti kamu binatang ataupun serangga kamu ini? Maka berkata Ka'ab bin Ujrah, na'am, bahkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, ihlik, maka cukurlah rambut tersebut. Lalu ketika mana dalam ihram tak boleh cukur, maka kalaulah cukur, maka apakah yang perlu untuk dibayar? Maka sabda Nabi, wat'im, dan berilah makan farakan, satu farak di antara 6 orang miskin. Wal farak, dan berapakah jumlah perkiraan sukatan farak? Salah satu asuk, 3 sa'. Maka 3 sa' bahagikan dengan 6 orang fakir miskin. Sebab itu lihat kepada halayah, maka dalilun ala anna likulli miskin nisf sa'. Maka setiap fakir miskin akan dapat setengah sa'. Maka Nabi kata, ambil 3 sa' dan bahagikan kepada 6 orang fakir miskin. Maka sabda Nabi, ataupun kalau tak mampu, sum salah satu ayam, berpuasalah 3 hari. Ataupun unsuk nasikatan, maka pada waktu itu sembelihlah binatang sembelihan. Berkata Ibnu Abi Najih, awiz bahsyah, ataupun sembelihlah kambing perawi pada waktu itu ragu dengan perkataan yang Nabi SAW bersabda. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, bahawa sesungguhnya orang yang berada dalam keadaan ihram apabila dia bercukur atau memakai pakaian yang berjahit, mala yang bari, yang tidak sepatutnya untuk dia pakai ketika mana berada dalam ihram, ataupun dia meletakkan minyak wangi, fa'alaihil kafarah, maka ke atasnya wajib kafarah dengan kafarah yang sama seperti yang telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Bab yang ke-106, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fir rukhsah, berkenaan tentang kelonggaran lirru'ah, untuk para pengembala, ayyarmu, bahawa mereka boleh melontar jamrah yauman, pada satu hari, wa yada'u yauma, dan pada waktu itu tidak melontar pada hari yang lain. Kita tahu setelah pada 10 Zulhijjah kena melontar, 11 kena melontar, dan 12 pun kena melontar. Dan kalaulah dia nak bergerak awal, maka itu dipanggil nafar thani. Kalaulah masih nak berada di Mina, maka nafar awal. Kalau masih nak berada di Mina, maka dipanggil nafar thani. Tapi ada golongan yang Nabi benarkan untuk dia pada waktu itu menggabungkan antara lontaran pada hari yang ke-11, dan pada waktu itu lontaran tersebut dibuat pada hari yang ke-12. Nabi benarkan. Siapakah mereka? Pada waktu itu adalah para pengembala. Jom kita baca hadis mereka. Riwayat 946. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazam an abihi, iaitu Muhammad bin Amr bin Hazam, daripada Abul Baddah bin Adi an abihi, daripada ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW rahasa, telah memberikan kelonggaran lirri'a, untuk para pengembala, ayyarmu, bahawa mereka boleh melontar satu hari, wa yada'u yauman, dan tidak melontar pada hari berikutnya. Sebab mereka kena jaga binatang, dan pada waktu itu binatang tersebut adalah benda yang berharga, yang mana kalaulah tidak dijaga, maka pada waktu itu akan jadi pelbagai situasi dan masalah serta keadaan. Maka berkata Imam Tirmizi, beginilah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, dan telah meriwayatkan Imam Malik bin Anas daripada Abdullah bin Abi Bakar, daripada ayahnya, daripada Abul Baddah bin Asim ibni Adi, daripada ayahnya. Dan periwayatan Malik adalah lebih sahih, dan sungguh telah memberikan kelonggaran sekelompok daripada kalangan ahli ilmu lirru'ah, untuk pengembala, bahawa mereka boleh melontar hanya sehari, wa yada'u, dan tidak melontar pada hari berikutnya. Dan inilah pandangan Asy-Syafi'i. Riwayat yang ke-934. Wa bi ilaihi qala 943. Wa bi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Malik bin Anas qala hadatsani Abdullah bin Abi Bakar an abihi an Abil Baddah an Abil Baddah bin Asim ibni Adi an abihi qala, maka beliau telah berkata, iaitu Asim bin Adi, rahasa, Nabi SAW telah memberikan kelonggaran liri'a'il ibil, untuk para pengembala unta, fil baitutah, berkenaan tentang bermalam. Mereka ini ada kelonggaran untuk tidak bermalam di Mina, dan mereka boleh duduk dengan tunggangan dan binatang yang mereka kena jaga dan mengembala. Maka lihat pada Sahara,
pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang pertama. Maka Nabi beri kelonggaran dan mereka boleh tinggalkan Mina, tak perlu bermalam di Mina. Berkata Imam Tibi, rahhasalahum, Nabi telah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk tidak perlu bermabit bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, listighalihim, kerana mereka sibuk perlu untuk mengembala binatang. Iaitu Nabi memberi kelonggaran kepada mereka untuk melontar pada 10 Zulhijjah Jamrah Aqabah. Maka ini satu, Jamrah Aqabah kena melontar. Summa lam yarmu, kemudian mereka tak perlu melontar pada hari yang ke-11, iaitu hari yang pertama daripada hari tasyrik. Summa yarmu, pada hari yang ke-12 mereka perlu datang untuk melontar, tetapi lontaran 2 hari, hari yang ke-11 dan hari yang ke-12. Wa in qaddamu, dan kalaulah mereka mengawalkan lontaran hari yang ke-12 pada hari yang ke-11, maka pada waktu itu adakah boleh? Maka kata para ulama mazhab Syafi'i, tidak boleh. Begitu juga pandangan Imam Malik. Dia kena buat pada hari yang ke-12, dia tidak boleh pada waktu itu awalkan. Maka Nabi benarkan mereka tak perlu bermalam di Mina. Duduk pada waktu itu, jaga binatang-binatang yang mereka kena jaga. Summa yajma'u, kemudian mereka akan menggabungkan lontaran untuk 2 hari setelah daripada hari nahar. Fayarmunahu, maka mereka melontarnya pada salah satu daripada keduanya. Yang boleh hanya pada hari yang ke-12, tidak pada waktu itu hari yang ke-11 untuk digabungkan. Berkata Imam Malik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dhanantu, dan aku beranggapan bahawa sesungguhnya beliau telah berkata, fil awal minhuma, boleh pada salah satu daripada keduanya, kemudian melontar pada hari nafar. Wa hadha, dan ini adalah hadis yang hasan sahih, dan ini adalah riwayat yang lebih sahih daripada periwayatan sanad Ibnu Uyainah daripada Abdullah bin Abu Bakar. Maka kata para ulama, kena melontar pada hari yang ke-12, tak boleh buat pada hari yang ke-11 dan gabungkan dengan lontaran hari yang ke-12. Kata para ulama tidak boleh. Babun, bab yang ke-107, riwayat 944. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdul Warith bin Abdul Samad bin Abdul Warith qala hadatsani abi qala hadatsana Sulaim bin Hayyan qala sami'tu Marwan al-Asfar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Sayyidina Ali telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman. Faqala, maka Nabi bersabda, bima ahlalta, dengan apa engkau telah berihram? Kau buat haji apa? Tamattu', ifrad ataupun kiran? Maka berkata Sayyidina Ali, ahlaltu, aku telah berihram dengan ihram yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah niat pada waktu itu apa jua ihram Nabi, maka itulah ihram dia. Maka lihat kepada syayakha. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama bahaskan, idza allaka ar-rajulu ihramahu, apabila seseorang itu menggantungkan niat ihram dia berdasarkan kepada niat ihram yang lain, maka kata para ulama, tidak ada percanggahan di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik bahawa pada waktu itu ihramnya adalah sah. Perbezaan pendapat adalah berkenaan tentang selepas itu. Maka berkata Imam Syafi'i, maka menjadilah ihram dia sama seperti mana ihram orang yang dia telah niatkan bersama. Wa indana, kata Imam Abu Hanifah, dia punya ihram pada waktu itu hanya akan sempurna setelah dia membuat pilihan. Apakah pilihan dia kena buat? Sama ada pada waktu itu dia nak buat ifrad ataupun kiran ataupun tamattu'. Dia kena pilih pada waktu itu untuk ambil salah satu daripada 3 pilihan. Tapi dia punya ihram sah ketika mana dia gantungkan dengan niat ihram orang lain. Cuma dia tetap kena pilih, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka kata Ali bin Abi Talib, aku telah berihram dengan apa yang telah berihramnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi, laula, kalaulah tidak, annama'i, bersama denganku, hadian, akan binatang sembelihan, binatang korban, la ahlaltu, nescaya aku telah bertahallul. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-108, iaitu bab berkenaan tentang apakah itu haji akbar. Mengikut pemahaman kita, pemahaman kebanyakan orang masyarakat kita, haji akbar adalah hari Arafah
pada hari Jumaat. Tapi sebenarnya itu bukan definisi sebenar Haji Akbar. Maka riwayat 945. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Warith bin Abdul Samad bin Abdul Warith qala hadatsana Abi an Muhammad bin Ishaq an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kata Ali bin Abi Talib, aku telah bertanya kepada Nabi SAW an yaumil hajjil akbar, berkenaan tentang apakah itu Haji Akbar yang ada dalam Al-Quran. Maka sabda Nabi, yaumun nahar, Haji Akbar pada waktu itu adalah 10 Zulhijjah, iaitu amalan-amalan yang dibuat oleh orang yang sedang melakukan haji. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Maka fi urfil hadis, pada uruf, pada pemahaman hadis, haji itu adalah Haji Akbar. Adapun Haji Asghar adalah umrah. La ma huwa, bukan apa yang ianya adalah muta'araf, telah menjadi kebiasaan pada kebanyakan daripada kalangan manusia, yang mana mereka menyangka istilah Haji Akbar adalah ketika mana hari Arafah bergabung dan bertemu pada hari yang sama dengan Jumaat. Maka itu bukan Haji Arafah. Dalam istilah hadis, haji itulah pada waktu itu dipanggil Haji Akbar. Adapun umrah dipanggil haji yang kecil, Haji Asghar. Riwayat 946. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala yaumul hajjil akbar, hari Haji Akbar adalah yaumun nahar, adalah perbuatan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Maka kenapa disebutkan hari nahar secara khusus? Lihat kepada Sahara, lima fihi min aktsari ahkamil hajj, kerana kebanyakan hukum ahkam haji berlangsung pada 10 Zulhijjah, daripada melontar jamrah Aqabah, daripada bercukur, daripada menyembelih binatang, dan juga tawaf ziarah serta amalan-amalan yang lain. Walam yarfa'u, namun sanad ini tidak dibawakan secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, dan riwayat ini adalah lebih sahih daripada hadis yang pertama, dan riwayat Ibnu Uyainah adalah mauquf, adalah lebih sahih daripada periwayatan Muhammad bin Ishaq secara marfu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Tirmizi, hakadha, beginilah yang telah diriwayatkan lebih daripada seorang daripada kalangan hufaz hadis, daripada Abu Ishaq, daripada Harith bin Ali secara mauquf. Bab yang ke-109, iaitu pada bab ini menceritakan tentang istilam pada rukun. Hadis-hadis berkenaan tentang istilam. Apakah maksud istilam? Mencium ataupun menyentuh, ataupun pada waktu itu setengah berpandangan istilam memberi maksud memberi isyarah daripada jauh. Riwayat 947. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ib an ibni Ubaid ibn Umar an abihi, daripada anna ibn Umar adalah sesungguhnya anak kepada Umar radhiyallahu taala anhu, kana yuzahimu, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yuzahimu, bersesak-sesak ala ruknain, pada rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Pada waktu itu dia nak bersentuh juga. Maka pada waktu itu dia bersesak-sesak dengan orang ramai. Dia bersesak-sesak. Maka perawi yang bernama Ibnu Ubaid bin Umar berkata, wahai Abu Abdurrahman, kunyah untuk Abdullah bin Umar, innaka tuzahimu, sesungguhnya tuan sanggup bersesak-sesak untuk beristilam kepada Hajarul Aswad dan Rukun Yamani, zihaman, bersesak-sesak yang aku tidak pernah melihat seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi SAW melakukannya. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, in af'al, maka jika aku melakukannya, maka sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW, inna mashahuma, sesungguhnya menyentuh Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, kafaratun, adalah penebus dosa, penebus untuk dosa-dosa. Dan aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man tawafa bihadzal baiti, barang siapa yang melakukan tawaf pada Baitullah ini sebanyak 7 pusingan, fa ahsahu, dan dia mengira 7 pusingan tersebut, maksudnya dia telah tawaf dengan yakin, maka pahalanya adalah seperti pahala memerdekakan hamba. Dan aku juga telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yada'u qadama wa la yarfa'u ukhra, dan tidaklah seseorang itu meletakkan kakinya ataupun mengangkat kakinya yang lain kecuali Allah ampunkan dosanya dan Allah menuliskan untuknya ganjaran pahala dengan sebab dia melakukan istilam pada Hajarul Aswad.
Berkata Imam Tirmizi, warawah Hammad, dan telah meriwayatkan Hammad bin Zaid daripada Atha bin Sa'ib, daripada Ibnu Ubaid bin Umair, daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang lebih kurang sama. Walam yadhkur, namun tidak disebutkan padanya periwayatan ataupun perkataan an abihi. Wahadha hadithun hasan, dan ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-110 berkenaan tentang bercakap setelah selesai tawaf ataupun sewaktu tawaf. Adakah boleh bercakap? Maka ini riwayat dia. Riwayat 948. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ib an Taus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, at-tawafu haulal baiti, tawaf mengelilingi Baitullah adalah seperti dalam keadaan solat. Apakah maksud seperti dalam keadaan solat? Lihat kepada Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Maksudnya pada waktu itu adalah daripada sudut hukum ahkam sama seperti solat, seperti perlu menutup aurat dan juga perlu suci daripada hadas dan juga daripada sebarang najis dan sebagainya. Maka sabda Nabi, tawaf di Baitullah adalah sama seperti solat, illa kecuali sesungguhnya kamu boleh berkata-kata padanya, faman takallama, maka barang siapa yang ingin berkata-kata ketika mana tawaf, maka janganlah dia berkata-kata illa bi khair, kecuali hanya bercakap benda yang baik. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ibnu Taus dan selainnya daripada Taus daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namun secara mauquf, dan kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada hadis Atha bin Sa'ib rahimahullah. Dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu, yastahibun, mereka menyukai untuk seseorang itu tidak berkata-kata sewaktu tawaf kecuali jika ada keperluan, ataupun pada waktu itu dia berkata-kata adalah sekadar untuk mengingati Allah dan berzikir kepada Allah, ataupun perkara yang berkaitan tentang ilmu. Bab yang ke-111 insya-Allah kita akan sambung kemudian. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.